Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, berjumpa lagi dalam DSW tingkatan 1. Saya, Puan Rohana binti Nikmat, merupakan guru pendidikan seni visual, akan bercerita tentang tajuk ruang. Okay, so, jangan lari ke mana-mana. Stay tune. Okay, di akhir pelajaran, pelajar dapat yang pertama, menyatakan definisi ruang. Yang kedua, menyatakan jenis ruang pada alam semula jadi dan objek buatan manusia. Definisi ruang. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan ruang? Ruang adalah jarak antara objek yang wujud di alam nyata dan dalam karya seni visual. Ruang dalam karya visual merujuk kepada kawasan kosong di sekeliling sesuatu objek, jarak di antara objek dan kedalaman sesuatu objek. Jenis ruang. Okay, ruang terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, ruang nyata atau ruang fizikal. Yang kedua, ruang ilusi atau ruang tampak. Ruang ilusi ni lebih kepada ilusi kita yang berada dalam fikiran kita dan kita zahirkan dia pada lukisan. Ini pula ialah ruang nyata atau ruang fizikal. Terbahagi kepada dua, iaitu ruang tertutup dan ruang terbuka. Apa itu ruang tertutup? Ruang tertutup ialah ruang bagi kawasan terhad seperti di dalam bilik, dapur dan di dalam bangunan. Okey, contohnya ni, ini ialah dalam bilik tertutup. Ada dinding, ada tingkap. Ini adalah ruang tertutup. Seterusnya, ini pula ialah ruang tamu. Ini juga ialah kawasan ruang tertutup. Manakala ruang terbuka pula ialah ruang bagi kawasan seperti padang, taman, pantai dan seumpamanya. Contoh, kalau awak berada di highway, awak buka tingkap kereta, awak nampak pemandangan, ada bukit bukau, ada pokok-pokok, ada gunung-gunung. Ini ialah ruang terbuka. Okey. Contoh yang kedua ialah kawasan pantai ni. Kawasan pantai ni adalah ruang terbuka. Bila awak tengok seluas mata memandang, birunya laut, birunya awan dan juga putihnya pantai. Dan ini adalah ruang terbuka. Ini pula adalah ruang ilusi. Ruang ilusi terbahagi kepada 3. Iaitu yang pertama, ruang cetek. Okey, apa yang dimaksudkan dengan cetek? Tengok. Ruang cetek adalah ruang yang kelihatan dekat dan terbatas. Contoh, cuba tengok lukisan ni. Lukisan buah-buahan ni nampak macam dekat je. Dekat je dengan mata kita. Okey, ini adalah ruang cetek. Seterusnya, ruang dalam. Apakah yang dimaksudkan dengan ruang dalam? Ruang yang memperlihatkan kesan perspektif dan mempamerkan ruang hadapan, ruang tengah dan ruang belakang. Contoh, dekat lukisan ni awak tengok. Ini ialah ruang hadapan depan mata kita. Kat sini ruang tengah dan ini bukit bukau gunung ni ialah ruang belakang. Okey, yang ketiga, ruang rata. Apakah itu ruang rata? Ruang rata ialah ruang yang terhasil apabila dilukis atau diolah elemen gambaran pada satah yang sama.
Contoh. Contoh karya ni ialah daripada Sharifah Fatimah Said Zubir yang berjudul Rasa Kesuma Adhikara 2. Okey, dia melukis pada satah yang sama dan pada ruang rata. Mewujudkan ruang rata. Seterusnya ialah fungsi ruang. Okay, apa fungsi ruang? Apa kegunaan ruang ni? Okey, yang pertama, ruang fizikal atau ruang nyata membolehkan karya seni dilihat daripada pelbagai sudut. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, audien dapat melihat kualiti sebenar karya dari segi bahan, gaya, kehalusan dan mesej. Yang ketiga, ruang ilusi atau tampak berfungsi untuk memperlihatkan sesuatu karya seni seperti 2D dan 3D. Okey, contoh yang pertama ni ialah ruang mempengaruhi warna dan saiz berdasarkan jarak. Okey, kita tengok pada karya Eng Chi Hua yang berjudul In the Morning Light 2013. Okey, di mana dalam karya ni Eng Chi Hua menggunakan warna yang berbeza. Contohnya, untuk pokok yang pertama ni warnanya lebih gelap berbanding dengan pokok yang keempat. Okey. Dan pokok yang pertama lebih besar, lebih jelas berbanding dengan pokok yang ketiga dan yang keempat. Jadi, ruang ni mempengaruhi warna dan saiz berdasarkan jarak. Okey, cuba tengok jarak pokok yang pertama dengan jarak pokok yang keempat ni semakin lama semakin menjauh dan warnanya akan menjadi semakin pudar. Okey, seterusnya contoh lukisan yang kedua ialah karya Mokhtar Ishak yang berjudul Kampung Ditumpat pada 2001. Dalam karya ni, dia menggunakan ruang ni akan menampakkan jarak antara satu objek dengan objek yang lain. Sebagai contoh, cuba awak tengok objek yang pertama, ini ialah apa ni? Sampan ataupun perahu nelayan. Perahu nelayan ni lebih besar berbanding dengan perahu nelayan yang hujung ni. Okey. Itu ialah menampakkan jarak daripada sini ke sini. Kita tengok contoh yang kedua. Ada nelayan ni yang berdiri dekat bawah pokok ni. Jarak dia dengan pulau ni lebih jauh. Kita nampak ini ialah menunjukkan jarak, menampakkan jarak antara satu objek dengan objek yang lain. Okey, berkaitan ruang dan perspektif. Sebenarnya ruang berkait rapat dengan perspektif. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan perspektif? Perspektif ialah kesan objek dalam kedudukan arah mata dengan kaki langit. Perspektif membahagikan ruang kepada ruang tengah, ruang depan dan ruang belakang dalam sesuatu karya. Okey, cikgu bagi contoh. Contohnya adalah perspektif satu titik. Ini perspektif satu titik. Kalau kita tengok kat sini ada ruang hadapan, ruang tengah, ruang belakang dan juga titik lenyap. Jadi kalau kita tengok dekat gambar ni, dekat lampu ni, tiles ni, ini ialah ruang hadapan. Manakala ruang tengahnya ialah pada pasu ni, lampu tidur ni dan ruang belakang pula ialah pada pintu ni. Okey, ini ialah perspektif satu titik. Teknik penghasilan ruang. Okey, macam mana kaedah atau cara kita nak menghasilkan ruang dalam sesuatu karya? Okey, contoh yang pertama ialah teknik perubahan saiz. Okey, karya
Lai Fong Moi ni menggunakan teknik perubahan saiz dalam karya lukisan dia Pagi Hari di Kampung. Di mana kalau kita tengok, okey, perubahan saiznya berlaku pada gambar rumah ni. Dua buah rumah ni saiznya lebih besar berbanding saiz rumah yang ketiga yang kat belakang ni. Okey, itu ialah perubahan saiz. Seterusnya contoh yang kedua ialah gambar perempuan yang pakai baju putih ni lebih besar gambarnya berbanding dengan saiz orang yang dekat dengan rumah ni. Ini ialah teknik perubahan saiz. Seterusnya menggunakan teknik imej kabur dan terang. Contoh dalam karya ni ialah Khalid Ibrahim menggunakan imej kabur dan terang. Okey, awak tengok pada sampan nelayan ni, dia punya imejnya lebih terang. Begitu juga dengan rumah ni. Rumah-rumah nelayan ni juga lebih terang berbanding dengan pokok kelapa yang kat belakang dan juga laut dan langit lebih kabur. Okey, itu ialah imej kabur dan terang yang menghasilkan ruang. Yang ketiga ialah teknik tindanan. Apakah yang dimaksudkan dengan teknik tindanan? Tindan, bertindan ataupun sesuatu tu dilapis-lapis, itu ialah tindanan. Contoh dalam lukisan Zaliha Saari menggunakan teknik tindanan. Dalam lukisan ni, objek ni ditindan-tindan. Beberapa lapis, contohnya hitam. Lepas tu yang kat sini tindanannya ialah sekali ialah warna putih. Ini ialah teknik tindanan. Teknik yang keempat ialah bayang-bayang. Okey, teknik bayang-bayang juga akan menghasilkan ruang. Contoh, dalam karya Ismail Mak Hussein ni, dia menggunakan teknik bayang-bayang. Kalau kita tengok, ada bayang dekat pemain muzik ni. Pemain alat muzik ni kat bawah yang berwarna hijau ni ialah bayang-bayang. Jadi, bayang-bayang tu mewujudkan ruang. Okey, seterusnya teknik perbezaan warna. Bagi teknik perbezaan warna ni, kita tengok lukisan daripada Cheng Hak Teng yang berjudul The Good Old Days. Kat sini ada berlaku perbezaan warna. Cuba awak telitikan, tengok betul-betul. Okey, kalau warna hutan ni lebih gelap berbanding warna pokok-pokok yang kat belakang ni, iaitu lebih cerah. Lebih gelap dan ini lebih cerah. Begitu juga dengan gambar dataran ni atau batu-batunya lebih gelap berbanding dengan laut ni. Ini adalah perbezaan warna. Gelap dan terang, cerah dan gelap. Okey, menunjukkan dan menghasilkan perbezaan ruang. Seterusnya, reka letak grafik. Reka letak grafik ni adalah susun atur. Contohnya, kat sini ada bulatan, kat sini 4 segi dan seumpamanya. Seterusnya dan yang terakhir ialah garisan perspektif. Ini ialah membentuk garisan perspektif. Teknik garisan perspektif juga boleh menghasilkan ruang.
Ini pula tugasan anda. Okey, apa tugasan anda? Anda perlu menghasilkan sebuah lukisan bertajuk pemandangan di kawasan kampung. Okey, pemandangan tu tak kira lah awak nak lukis gambar pemandangan pantai atau kat kampung awak atau kawasan kelapa sawit, Bukit Bukau atau sawah padi dan seumpamanya, tak kisah. Selepas awak lukis tu, warnakan. Kalau boleh warnakan menggunakan warna yang sesuai. Okey, guna teknik yang kita dah tengok tadi dekat dalam video. Dah siap tu, awak kena hantar gambar yang dah siap kepada guru PSW. Jadi cikgu ada bagi contoh dekat bawah. Jadi gambar ni boleh dijadikan sebagai contoh. Okey. Sampai di sini dahulu pelajaran kita hari ini. Jadi terima kasih kerana bersama dengan cikgu. Kita jumpa lagi lain kali di lain waktu. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melukis.